Berapa lama? Berapa lama nak ceramah? Sampai berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara, pada kepimpinan tertinggi alumni All Boys Sekolah Sultan Alam Shah, guru-guru, tenaga penggerak sekolah, dan juga tidak saya lupakan adik-adik ini kasih sekalian. Adik-adik terasa muda kan. Jadi pada hari ini tajuk yang telah dipilih adalah, tajuknya adalah Muslim Professional. Bila disebut tentang Muslim Professional, di pada malam ni kita nampaklah begitu profesionalnya Muslim yang ada di dalam dewan, di dalam surau ni. Macam-macam gaya ada nak mendengar ceramah malam ni. Hari ni hari Jumaat. Dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Jumaat malam, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Dia tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi terpaksa lah kan nak dengar ceramah. Muslim Professional. Muslim, kita semua faham maksudnya orang Islam lah. Tapi maksud profesional adalah orang yang memiliki potensi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Maknanya handa betul lah dia kalau dia ada kedudukan profesional tu. Kalau dia peguam yang sesungguhnya, dia dalam bidang tu dia hebat lah dalam bidang undang-undang. Kalau dalam bidang perubatan, dia mungkin jadi doktor pengamal perubatan yang mana mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang berkenaan. Dia bidang profesional ni tak boleh main tangkap muik dah. Dia belajar matematik, jadi pakar matematik, jadi doktor bedah tak dapat dah. Kan? Profesional, makna profesional dia memang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Jadi adik-adik yang ada di dalam surau pada malam ini bolehlah melihat kepada senior-senior di dalam All Boys tu yang kebanyakannya profesional. Saya tengok. Tengok gaya langsung berubah muka tiba-tiba macam tu kan. Sebab dia orang profesional kan. Jadi nak capai tahap profesional ni bukan senang. Bukan senang sebab dia bermula dengan adik-adik berada di sekolah ni. Semuanya bermula dengan sekolah. Tak ada orang tiba-tiba pandai dia. Tak ada orang keluar pada perut amak terus jadi doktor, tak ada. Lahir-lahir terus cakap kan, berhujah dia. Oh, ada peluang jadi peguam ni. Keluar pada perut emak dia, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Kan? Tak ada. Semuanya bermula dengan langkah pertama. Dan yang paling baik sekali, dalam banyak-banyak sekolah, bukan semua sekolah yang mempunyai status hebat. Tak semua. Asrama penuh. Dulu saya pun tak faham kenapalah dipanggil asrama penuh. Agaknya terkeluar kepala budak tu kat tingkap tu tak muik duduk dalam tu kau. Tak, rupanya sekolah asrama penuh tu sekolah yang hebat-hebat. Sekolah yang hebat-hebat, masalahnya orang yang boleh masuk terhad. Macam sekolah Sultan Alam Shah ni sekolah yang menjadi rebutan. Tetapi yang dapat masuk ni yang ada kat depan saya. Saya sendiri pun tak boleh masuk dulu. Hari ni pun dapat masuk. Macam tu. Faham tak? Tapi bila dah dapat masuk, syukur banyak-banyak Tuhan pilih kita masuk sekolah ni. Orang kita ni kadang-kadang terlupa untuk bersyukur dia dapat peluang masuk sekolah ni. Tanyalah senior-senior yang All Boys ni. Kalau boleh ulang balik, dia nak ulang balik masuk sekolah ni balik.
agaklah. Kan? Kalau boleh dia nak balik mengingati zaman-zaman dulu. Korang ni sekarang ni jontik sikit pun tak boleh. Tunjal sikit yang ngadu. Berlagu sikit ngadu. Dia ni dia buat saya. Kita orang dulu pun teruk kena tau. Lagi teruk pada korang. Tak ada ngadu pun. Paling teruk sekolah agama lah. Sebab sekolah agama ni setan yang dihantar tu pangkat tinggi. Dia tak hantar setan kat sekolah Alam Syah ni baru pangkat sarjan tau. Dia setan yang kat sekolah agama ni pangkat general-general dia semua hantar. Kira dia usik, kira kesalahan itu tak ada lah, setakat sikit-sikit tu tak ada lah tau. Kan? Dulu apa dia tak buat? Minum air stukin. Minum. Korang lah minum air stukin tak tahulah. Dulu ini bukan ajar ni, tapi dulu tu yang berlaku. Dulu kita orang kena duduk bawah meja study tu. Kau duduk bawah tu. Itu namanya peti keinsafan. Lepas tu tanya-tanya tak boleh jawab, menyarap bawah katil. Tu kotak keinsafan. Tu belum cerita lagi. Kau tiup lampu tu sampai padam. Lampu karen suruh tiup sampai padam. Tak boleh bang. Mana boleh? Kau belum cuba, mana kau tahu? Betul juga. Merah-merah muka tiup lampu tu tak mau dia padam tu. Tak boleh bang, tak boleh. Kau tengok aku. Dia tiup padam. Sebab kawan dia dah standby kat plug tu. Kat Swiss dia dah tekan pump dah. Abang, kawan abang tekan. Kau tak suruh kawan kau tekan apa suruh? Dulu lah, dulu. Tapi hari ni apa pun tak boleh. Semua manja. Belum minta dah dapat. Belum minta dah dapat. Tak tanya kau pun. Dah, sabar. Dia bangsa jakun menyentuh. Dia tak faham. Orang tak tanya, dia jawab. Kan tanya. Korang ni masalah tu lah. Dalam bila ceramah, menyampuk-nyampuk. Tengok orang tak tanya, kau sebut nak jawab. Dalam kelas, bila cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan? Semua koma. Kelas ada apa-apa soalan? Tiba-tiba darah tak jalan. Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan? Tengok orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang ni, kelas ada apa-apa soalan? Komeh barang. Macam-macam panggil korang ni. Kan? Cikgu biasalah. Saya difahamkan cikgu perempuan paling ramai. Cikgu ni, daripada dulu sampai sekarang, dia memang dialog dia sama je. Daripada dulu sampai sekarang. 3 dialog paling popular cikgu biasa pakai. Dialog yang pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Dialog popular kedua, kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? Dan dialog yang paling popular, kamu tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Tapi mak kita kat rumah 3 pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak periksa berapa ramai? Zaman mak dulu 3 pakai. Tapi cikgu buat tu sebab cikgu sayang. Cikgu kena sampai nangis. Samsul, tak boleh ke you concentrate sekejap? Saya foto step macam-macam suruh belajar. Macam tu lah cikgu kan. Kita mak muka. Korang kena pandai ambil hati cikgu ni. Cikgu lelaki memang macam tu. Kalau cikgu lelaki, dia kalau marah, dia akan suruh kita buat. Dia tak ada spesifik. Cikgu ni dia banyak berfikiran. Cikgu lelaki, dia student lelaki berfikiran jauh. Saya nak siapkan kerja ni, hari Senin macam mana kau nak buat? Kau buat lah. Yang penting siap. Tu cikgu lelaki.
Cikgu perempuan, saya nak awak siapkan hari Senin atas meja saya sebelum pukul 10. Jangan tebal sangat, dan tebal ni pakai font Times New Roman font 12. Dia macam tu. Tu cikgu perempuan. Cikgu perempuan dia bukan cerewet, dia teliti. Untuk kita berjaya, wahai adik-adik yang saya kasih sekalian, ada 5 perkara yang kita kena ada. Yang pertama, prosesnya panjang. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba berjaya. Tanyalah pengerusi All Boys ni tiba-tiba dia dah jadi pengerusi All Boys pula tu. Saya pun macam baru semalam je. Macam baru semalam habis sekolah. Tiba-tiba je hari ni, ya Allah, datang kat sekolah ni ceramah setelah berpuluh tahun meninggalkan sekolah. Tiba-tiba, prosesnya panjang. Tak ada orang tiba-tiba berjaya, prosesnya panjang. Yang kedua, memerlukan kepada komitmen. Datang kelas jangan ponteng. Kau boring dalam kelas, kau sibuk nak main, habis peksa tu kau main benar. Kau nak main basketball, habis peksa kau main basketball tu sampai tumbang tiang tu kau main. Nak main futsal, kau main 3 hari kau main. Betul-betul jangan berhenti, kau sepak bola tu, kau main sampai kau dah tak nampak dah bola tu mana. Kan? Ini masa untuk kau study dan kau akan hargai, akan ingat sampai bila. Dulu belajar macam mana. Dan besok apa perangai yang kau buat sekarang, itulah perangai yang anak-anak kau orang akan buat. Tu, saya tengok dulu, saya marah anak saya macam marah diri sendiri. Saya dah kahwin, anak saya perangai, ya Allah, sejibi macam ayah dia. Betul. Komitmen. Yang ketiga, perlukan fokus dalam kelas. Subjek yang paling payah nak fokus, sejarah. Saya tahu. Tapi nak jadi lawyer, subjek sejarah kena minat. Betul, subjek sejarah paling lama fokus 20 minit. Masuk minit ke-21, kita mula berada dalam zaman yang cikgu sedang ajar. Tiba-tiba hilang. Di mana aku ni? Dan nampak cikgu dah pegang tombak, pegang kori kan? Begitu juga yang keempat, memerlukan kepada kepatuhan, disiplin. Dan juga yang kelima, memerlukan kepada keberterusan, yakni istiqamah. Kalau kita tengok kelima-lima ni, salah satu tak ada pun tak boleh. Kena ingat prosesnya panjang, sabar belajar. Buat study group, tak faham tanya cikgu. Cikgu punya seronok kalau orang datang jumpa dia kat bilik guru. Assalamualaikum cikgu, saya sedih dia. Cikgu, saya tak faham lah cikgu. Sabar. Yang mana kamu tak faham? Cikgu cakap, relax. Mana tak faham? Pada bab 1 sampai bab 10 semua sekali. Itu memang cikgu kau lah sedih masa tu. Janganlah dijamak-jamak kan. Tak faham terus tanya cikgu. Yang kedua, kalau tengok dari segi komitmen, datang kelas, jangan ponteng, rugi kita. Kalau kita terlibat dengan aktiviti kurikulum, sukan dan sebagainya, menyebabkan kita tak dapat hadir kelas pada hari-hari tertentu, jangan lupa balik semula ke sekolah, terus cover balik, tanyakan kawan, tadi cikgu ajar apa, yang ni apa yang aku terlepas, aku tak faham, kau ajar aku sikit, aku pun tak faham sebenarnya. Tak apalah, kau ajar mana yang kau faham je. Dah dapat tu, mana yang tak faham, pergi jumpa, cover balik dengan cikgu esok. Macam tu cara dia. Ini nak jadi Muslim profesional ni kan, nak jadi profesional. Kemudian begitu juga dengan fokus. Ada masa kita main, ada masa kita belajar, ada masa tengok TV. Tengoklah TV. Time nak tengok TV. Ada masa tak boleh tengok TV? Ada masanya. Ini time belajar, main. Time main dah tentu main. Tak ada time main sibuk belajar pun kan, tak ada. Time belajar dia main, time main dah tentu main. Time semayang pun main juga, nampak? Ngusik sana, ngusik sini. Time tidur main lagi tu. Usik sana, usik sini. Berbual-bual, meluahkan perasaan antara katil ke katil. Kan? Tak, saya dapat maklumat daripada All Boys. Kan? Cuba fokus dengan benda. Nak tidur, tidur betul-betul. Tapi janganlah lebih sangat. Semua benda kalau buat berlebihan tak elok. Ada kawan saya seorang dulu, masa kat universiti dulu.
Tidur 2 hari. Berapa banyak kelas tak pergi, asal tidur 2 hari. Orang biasa bangun, pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun, hari apa dah weh? Lain soalannya. Jadi kita hari ni nak menjadi Muslim profesional yang berjaya. Nombor 1, kita kena cepat. Kita tak boleh lambat. Kalau lambat, kita akan ketinggalan. Kita tak akan berjaya. Macam saya sebut tadi, fokus, komitmen, kepatuhan, disiplin, tolong jaga. Kita besok kalau jadi apa-apa pada kita gagal dalam peperiksaan kita gagal dalam kehidupan kita, jangan salahkan orang lain. Tu sebab orang tua dulu mengajar kita lagu waktu tadika dulu, bangau oh bangau. Sebab budaya yang suka menyalahkan orang lain sedangkan salah tu salah kita. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul besar. Rumput panjang kenapa? Kebau tak makan mahal. Perut sakit kenapa? Makan nasi mentah, macam mana nasi tu mentah? Kapi basah. Hujan turun kenapa? Katak panggil besar. Kau ingat lagi lagu tu? Saja je test tadi bakal kerut muka ingat. Lepas ni apa? Akhirnya perasan tak dalam lagu tu ular juga yang gentleman, memang makanan aku, so what? Dan memang makanan aku. Langsung orang tak tanya dah. Sebab dia tanggungjawab. Ular tu bertanggungjawab dalam rantaian tuduh-menuduh tadi. Bangau, kau dah tahu ikan tak timbul, kau jululah kepala kau ke bawah tu. Kau carilah ikan bawah tu. Yang ikan pula salahkan rumput, kau selak-selak lah keluar. Yang rumput panjang kebau tak makan. Masa kebau tak makan, perut sakit. Ambil tiger balm, sapu, settle. Macam-macam kan? Macam-macam. Semua salahkan orang. Itu sebab dalam kelas peperangan macam tu, kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Salah ayah. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Dalam kelas pun jadi macam tu. Kenapa kamu tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Asal dia bagi? Dah dia minta. La ilaha illallah. Cuba lepas ni kau tanggungjawab. Syamsul, kenapa tak siap kerja? Cikgu, ni memang salah saya. Hukum saya. Cikgu pun terkejut. Alamak, macam mana ni? Mengaku pula dia. Kamu ni cikgu, sorry. Kenapa? Jangan salahkan Syamsul, cikgu. Ini salah saya sebenarnya. Kamu berdua ni cikgu, sorry. Kenapa? Jangan salahkan mereka, cikgu. Dah berebut. Tak apa. Aku tanya je tadi tu. Berhenti menyalahkan orang, bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Kita gemar salahkan orang. Tu saya sebut awal tadi, kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Orang dulu nak masak air kan, dia masak air dalam kawah tu, dalam piuk tu. Sampai mengelagak kan, baru dia cedok masuk dalam kolej. Korang tahu tak kolej apa? Baguslah, ada orang kolej pun tak tahu. Mana ada serobok-serobok dulu, lambek, tunggu pula serobok. Lepas tu tergapung, minum, berselepet mulut. Serap, macam tu bertanda. Dulu. Lepas tu dah tak ada kayu api, dapur gas. Dapur gas pula, ramai pula yang pokak tak terdengar. Air dah masak, terbakar dapur. Maka diwujudkan pula teknologi. Ceret menjorit. Masak dah. Sekarang tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Sekarang malahan yang terbaru, tekan-tekan terjadi kopi, tekan-tekan terjadi teh. Saya ceramah sempena minggu setiausaha dekat Hotel Concord PJ. Dia kata, you nak minum apa? Bagi saya black coffee please. Dia pun tekan coffee without milk. Dengan with milk tu dia tekan without milk. Siap. Senang betul hidup. Kan? Sekarang zaman nak cepat. Sekarang ni zaman fikir terus boleh buat. Dulu mana ada hantar surat 24 jam sampai, mana ada. Sekarang semua boleh.
Hari ni post semalam sampai. Main-main. Dia yang cakap jantung semi value. Patut semi value dulu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Macam mana dia buat? Hari ni pos. Aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah ke? Rupa-rupanya maksud dia hari ini pos 1 malam sampai. Perkataan seerti, penggunaan tak sesuai. Tu canggih sangat tu kan. Tapi semua nak cepat. Jadi kalau korang lambat akan ketinggalan. Tu sebab tak faham angkat tangan. Korang jangan bahankan kawan-kawan yang tanya. Cikgu, saya tak faham cikgu. Kau mulalah bahankan kawan tu. Cikgu, saya ada satu soalan. Tanya soalan siut tu. Tak boleh pula kawan tu tanya soalan. Langsung tak jadilah tanya cikgu tu kan. Kan, apa salahnya tanya soalan? Kadang-kadang soalan yang dia tak faham sama dengan apa yang kita tak faham. Yang kedua, kita kena hadir. Hadirkan diri kita ke kelas. Hadirkan diri kita ke seminar-seminar. Kalau cikgu buat teknik menjawab soalan, datang. Tiba-tiba cikgu nak buat bengkel sebelum peperiksaan. Ada sebab tu. Sebab cikgu berkawan dengan hantu yang digelar lembaga peperiksaan. Lembaga. Jadi cikgu kadang dia dah dapat dah. Dia dah dapat dah tanda-tanda soalan apa yang mungkin akan keluar. Jadi datang, dengar betul-betul. Cikgu kalau dia cakap macam ni, kamu cubalah tengok manalah tahu kalau keluar. Memang keluar punya. Dia takkan cakap direct. Dia dengar-dengar. Cikgu macam dapat mimpi rasa-rasa, saya rasa-rasa macam ni keluar. Keluar tu. Okey? Jadi makna hadir. Jangan cakap lah malas lah, tak apa-apa lah. Jangan. Bagi peluang daripada diri kita untuk menerima input yang pihak sekolah nak sediakan untuk kita. Seterusnya, ini zaman aplikasi. Bukan zaman cakap-cakap aja. Aku nak menjadi seorang pelajar yang berjaya. Tu cakap. Pepatah Jawa memberitahu dalam satu pepatah Jawa kalau boleh saya petik, talk is cheap. Bercakap ni murah, tak ada nilai dah. Kurang nilai. Jadi kena buat. Saya nak belajar berrajin-rajin. Jangan cakap je, buat. Belajar, buat, tunjukkan, buktikan yang kita boleh berjaya. Biar mak ayah kita tu seronok tengok keputusan kita. Balik tunjuk. Bah. Kenapa nak? Entah heran. Coba tengok. Kenapa tak ada B tengok. Wah, abah tu semua A, siut. Tapi bapak dia tak tunjuk. Bapak dia. Baguslah. Bapak macam tu. Bapak memang emosi kurang. Jelah, baguslah. Semua A tu mah. Baguslah. Mak kita je emosi lebih. Mak kita emosi. Mak, ni semua A. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Siap nak share. Nampak? Mak kita masuk dalam grup. Ya. Tu di zaman apply. Kena buat. Kalau kita rasa kita lemah dengan satu subjek, kita akan masuk dalam aspek seterusnya, iaitu mantapkan keupayaan kita. Mana subjek yang kita lemah? Subjek matematik tak dapat tidak, kita kena buat latihan banyak. Subjek bahasa Inggeris kalau lemah, memang tak dapat buat apa dah. Bunuh diri je lah. Tak ada. We'll never learn English, but we practice English. Sekolah Semak Melabu, hari Rabu wajib cakap bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang terjadi di Semak Melabu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Semua tak nak cakap. Kan? Tak apa. Kan? Cakap bahasa Inggeris. Biasalah, buat silap sikit-sikit biasalah. Orang putih tu pun cakap tak betul. Kita training bahasa Inggeris. Baca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris. And it should be okay. Kemudian, kalau kita tengok seterusnya apa? Professional. Jangan campur aduk belajar dengan main-main. Nak tengok drama? Tengok drama. Rakaman. Apa? Ulangan. Tengok. Jangan benci cintaku. Nak tengok cerita Korea? Tengok. Nak Tamil? Tengok. Tapi jangan waktu belajar kita main-main. Waktu belajar betul. Waktu main betul-betul.
Saya tengok tadi yang main basketball tadi, nak dilunggah ni saya. Maknanya dia bersungguh main. Tak apa, time main lah. Tapi janganlah bila dah azan, dekat-dekat nak azan, sampai azan tak habis main lagi. Allahu Akbar, last call. Yang main takraw, Allahu Akbar, last point. Yang main bola, last goal. Bila gol, isyak dah. Kan? Betul. Profesional. Pernah tengok orang main bola? Kita time main. Pernah tengok orang main bola bawa buku? Punyalah kan. Oh, kita lah pakai bola. Oh, dia bawa oleh Safiq Rahim melambung ke tengah. Ditanduk oleh Adi Zakwan membawa gerakan solo. Dilambung belakang. Oh, Safiq Salih belum membawa secara solo. Kemudian dia hantar ke tengah. Oh, Syarul dan Talha membawa bola itu sambil membawa buku matematik. Dengarlah. Memang tak ada. Kan? Profesional. Lepas tu kita berazam seterusnya ikhtiar nak buat yang terbaik. Jangan biasa-biasa. Sekolah Sultan Alam Shah ni, atau nama ringkasnya apa? SAS. Dia nak result saja. Tak nak cerita lah kita ni macam mana struggle, tak nak cerita, nak tahu result bagus. Jangan kita jadi orang yang menyumbang kepada tak bagusnya. Jadi jaga poin kita sebab kita nak buat yang terbaik. Ikhtiar buat yang terbaik, berazam, masih ada masa. Aku rasa aku ni tak boleh lah. Tengok yang lain pandai. Memang kawan-kawan kita kena gemar psycho. Kau dah belajar ni, kau tak belajar, habislah kau. Kita nak, aku dah cover dah ni. Rasa nak bunuh psycho ni kan. Jangan, biar tu jadi cabaran untuk kita untuk buat lebih baik. Sebab kata seorang ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu di atas gunung, di atas langit. Di atas langit, sekiranya ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. Dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Tapi maksudnya tu letak standard tinggi. Aku nak dapat semua A. Saya pernah ceramah di Kelang, ada sekali tu dia buat satu bengkel khas Kementerian Pelajaran Tinggi masa tu. Dia buat khusus khas untuk pelajar-pelajar yang pintar. 50 pelajar pintar seluruh negara berkumpul kat situ. Dia orang target bukannya semua subjek nak dapat A. Dia orang target semua subjek 100%. Saya masuk dalam lift tu, budak 5-6 orang duduk dalam tu. Senyap, tak cakap apa. Bila saya dah habis, saya dah penat kan, saya kata, okey, kita break 5 minit. Siapa nak pergi toilet, boleh pergi toilet. Semua tak keluar. Tak pergi toilet ke? Exam tak lama lagi. Kena baca. Wah, memang tak terkencing budak tu. Tak nak menunjukkan ada orang yang betul-betul ambil berat dengan study dia. Tapi saya tak suruh korang jadi macam tu. Tapi maknanya paling tidak sungguh ikhtiar nak buat yang terbaik. Cuba bayangkan kita dapat result peksa. Ya Allah. Ambil result, kan pernah tengok dalam TV kan, yang semua yang kan. Budak lelaki memang biasalah, budak lelaki paling kuat apa emosi dia. Itu je lah. Kau tengok asal semua A ni. Macam tu je lah, macam tu je emosi dia. Dia beza dengan budak perempuan. Budak perempuan ni kaya dengan emosi. Budak perempuan kalau jumpa kawan, ya, dia macam tu ada macam. Budak lelaki tak ada. Budak lelaki dia tak ada. Dia macam tu ya. Tahniahlah bro. Macam tu je lah kan. Budak perempuan peluk lagu pipi kan. Kalau wartawan tanya budak lelaki, apa perasaan adik dapat semua ini semua adalah hasil usaha gigih kelas tambahan. Biasa poyo kan. Dia tak ada perasaan dan juga begitu juga kita buat latihan tubi pasal question begitu juga ayah dekat ayah saya bagi galakan dan mak saya juga pun banyak bagi dorongan. Lepas tu cikgu kat belakang dan juga cikgu saya kat sebelah sana pun banyak bagi dorongan pada saya. Tu budak lelaki. Budak perempuan dia tak boleh jawab, emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Memang happy. Happy nak tak apa.
Macam tu lah budak perempuan kan. Dia memang emosi biasa. Tu sebabnya kita jangan bagi cikgu kita tension. Cuba kau ambil hati cikgu. Sebab saya suruh tengok kadang-kadang, ini alhamdulillah ada all boys ni. Sekat sekolah-sekolah lain kalau kita tengok daripada bulan 1 sampai bulan 7, bulan 8. Sekarang dah bulan 8, tengok berapa ramai student yang masuk balik kat pintu pagar tu, datang jumpa cikgu. Cikgu, terima kasih banyak cikgu, saya dah dapat jadi manusia yang berguna. Alhamdulillah cikgu, saya dah masuk universiti. Berapa ramai? Kalau ada pun yang datang, sijil tertinggal. Kurang sebenarnya. Jadi yang dapat masuk ni, tahniah lah. Inilah sini-sini jadi contoh yang tak lupa pada sekolah lama je. Dia orang akan bagi, kalau korang tanya, nak tanyalah macam mana cara kita nak berjaya dalam peperiksaan, tanya. Dia bagilah tips-tips dia masing-masing. Sebenarnya saya pun tak pasti macam mana saya boleh berjaya. Contoh lah kan. Tak adalah, dia mesti akan share. Dia takkan kerekut pun, akan share. Sebab ni penting. Alhamdulillah. Itu sekolah SAS ni ranking ni top juga dalam Malaysia. So kena maintain lah. Jangan kita mengecewakan. Jadilah golongan yang membanggakan. Ya? Sebab apa? Peperiksaan ni akan datang, akan sentiasa datang. Dan peperiksaan ni memperlengkapkan diri kita sebelum kita keluar ke alam realiti kat luar sana untuk bergelar Muslim profesional. Jati diri nak kena kuat. Tak boleh lembik. Entahlah, rasa dia tak boleh. Tak boleh. Kena semangat. Mana yang tak faham, mana yang tak tahu, cepat-cepat jumpa cikgu. Ikhtiar nak buat yang terbaik. Jangan biarkan apa yang kita tak tahu, jangan biarkan apa yang lemah menguasai diri kita. Akhirnya kita percaya yang kita tak boleh. Seterusnya, organize, susun atur. Strategi kita untuk berjaya. Dah ada jadual belajar ke belum? Jadual belajar, bukan jadual kelas, jadual belajar. Macam mana jadual belajar kita? Isnin, Rab, Kha, Jum, Sab, Aha. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Buat dalam timetable. Akhirnya, apa masalah dengan jadual tu? Tak boleh ikut. Memang tak boleh ikut. Dia kat situ je. Kau nak ikut gimana? Akhirnya jadual tu melambai macam ni. Dekat whiteboard tu. Akhirnya jatuh pergi bawah katil. Kau nak ambil pun tidak, biarlah di bawah tu. Sebenarnya masalah pada jadual tu dia tak ada fokus. Tak ada target. Contohnya kita tulis Isnin waktu prep 9 malam math. Kita tulis matematik je. Kita pun duduk, ambil buku matematik nak belajar apa? Tak tahu. Sudahnya ambil lah muka surat ni ikut, yang ni ikut meraba je. Tu sebabnya saya kalau bawa geng-geng bekas-bekas student ke, atau saya bawa student-student yang hari ini yang bagus-bagus, saya akan bawa. Contohnya saya bawa budak-budak USIM lah, contoh kan. Saya budak USIM ni universiti baru. Dan USIM ni abang-abang senior yang insya-Allah beriman dan bertakwa lah. Insya-Allah kita pilih yang bagus-bagus. Mana taknya diploma, ijazah fiqh fatwa, ijazah Quran Sunnah, kan? Bila saya bawa tu, pecahkan dalam grup, kita ajar macam mana nak susun jadual. Susun jadual ni dengan cara semua orang, insya-Allah tak ada masalah. All boys boleh sponsor, bagi korang custom, satu planner custom untuk korang. Daripada awal tahun sampai hujung tahun. Jadi subjek tu dah disusun. Awal tahun, hari pertama, kedua guna untuk susun, buat bengkel untuk susun jadual. Contohnya, hari ni 10 hari bulan Ogos patutnya belajar matematik bab 7. Contoh macam tu. Sains bab 8 dah ada dah. Jadi dia dah tahu dah. Bila susun, akhirnya hujung tahun periksa baru dia tahu. Dia sedar yang tak sempat nak cover pun nak exam. Maka dia kena adjust balik. Kompreskan jadual tu balik, susun balik. Dan akhirnya kau akan sedar, tidak ada satu hari pun sebenarnya kau boleh buang untuk bermain-main, lepak-lepak dan sebagainya. Kena study. Dan in case kita terlepas, maka kita tahu dah kita berhutang bab mana untuk kita cover balik. Tu nama dia organize. Faham kan? Susun tu. Bab kata Sunza, if you fail to plan, then you plan to fail. Dia kata jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal.
Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. So, susun jadual baik-baik, organize macam mana cara nak menuju kejayaan. Pedulikanlah kawan-kawan bahan kita. Buat jadual syut. Nak berjaya. Berjaya lah kau. Pedulikanlah. Tu memang Allah Ta'ala datangkan syaitanir rajim yang datang untuk menghasut kita. Ni ada setan kat atas, dia kat atas setan. Tu. Pedulikanlah, kita nak berjaya. Sebab bila berjaya nanti, itulah hadiah paling bermakna kita nak tunjukkan kepada kedua ibu bapa kita. Mak ayah kita bila tengok, ya Allah tak sangka kau cerdik. Pandai anak aku ni rupanya, mesti ikut mak ni. Mak dia. Jangan tolong sikit yang ayah pula. Alhamdulillah, dia orang seronok. Kan? Ini dapat result peksa teruk, takkan nak bawa balik jumpa kat mak ayah. Malu gitu. Ni masuk sekolah SAS, bukan sekolah biasa tau, sekolah SAS. Sekolah SAS, expectation orang kampung semua dah tahu. Masa dapat masuk sekolah SAS dulu, mak kita kenduri panggil orang kampung. Alhamdulillah ni anak dapat masuk sekolah sama penuh kan. Dekat betul sekolah Sultan Syah je. Cik kan, dengan bangga senyas. Plural. Sebabnya. Okey. Dan kemudiannya niat kita biarlah baik. Sebab apa? Bila niat kita baik, insya-Allah Tuhan akan balas yang baik-baik untuk kita. Saya selalu pesan dalam ceramah saya ada cakap, kita niat kita dalam hidup ni jangan nak jadi kaya. Kalau niat nak jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Tapi niat kita biarlah jadi baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik. Niat yang baik-baik itu, orang kata ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Itu je. Jadi niat kita nak bahagiakan mak ayah kita. Niat kita nak gembirakan dan kita nak menyumbang kepada agama kita. Jadi Muslim profesional. Besar pahalanya. Muslim yang profesional. Kan kita jadi manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Memang Nabi suruh. Jadi insyaAllah kita boleh berjaya. Jangan kita putus asa. Aduh susahlah macam mana ni. Aku tengok orang lain semua pandai. Aku tak. Dah masuk dalam ni sekolah yang terpilih. Kita dipilih masuk. Buktikan yang kita ni sejajar dengan terpilih ni kita masuk dalam sekolahan. Saya dulu masa masuk sekolah Semak Labu dulu pun terasa kat rumah, ramainya budak pandai. Kita pun sebahagian benda tu belajar je, tak tahu tanya. Tak ada orang tiba-tiba tu sepandai. Dia ni cerdik ni, dia ni pelajar terbaik ni. Masa sekolah rendah dulu, dia ni memang belum tidur, dalam tidur je dah pandai, ngapal semua. Tak ada. Semua orang kena belajar balik. Tak tahu tanya. Saya dulu dah lah dengan Semak Labu tu, dulu dengan kita tak minat bahasa Arab lagi kan, kena belajar juga. Sampai ustaz tu cakap, cuba cari maksud ayat ni. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Mak ayat ni lain macam, dari mana nak cari. Pergilah tanya ustazah, pergi tanya cikgu. Tanya ustazah, saya macam pernah dengar ayat ni, tapi kat mana kata. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Amin. Payah tu. Rupa-rupanya bukan hadis, bukan ayat Quran dan bukan bahasa Arab pun. Rupanya jawi di bubuh baris. Haujana hawa jimnun, hujan. Haujana tauruna tawarawunun, turun, hujan turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat. Faurutin perut falaparin, lapar. Itu ya. Hujan turun dengan lebat, perut lapar. Tapi kita haujana tauruna falabatin faurutin falaparin, kita pun hebat Arab dah. Tu sebab kena belajar, kalau tidak kena tipu. Hidup kita ni, ilmu ni penting. Kalau tidak jadi macam kisah, ada satu DO tu dia bawa, ada satu orang asli tu. Orang asli tu, jom ikut saya. Saya baru naik pangkat. Kenapa? Ikut saya, kita pergi makan dekat hotel. Yang orang asli ni pun cakap, saya tak biasa, tak apa, ikut aja. Ikut saya. Apa saya makan tu, makanlah. Dia pun ikut. Memang lurus dia ikutnya. Dia ambil pinggan, dia pun ambil pinggan. Dia pun nasi, Dia ambil ayam, dia pun ambil ayam. Dia ambil ikan, Dia letak beli ikan, dia pun letak beli ikan. Bos sayur. Bila duduk, dia ambil air, dia pun ambil air. Dia minum, dia pun minum. Dia makan, dia pun makan. Bila dia macam usik-usik mulut, dia pun usik-usik mulut. Dia ikut betul. Bila dah habis makan, dia pun panggil waiter tu. Waiter, dia pun panggil.
Dua orang datang kat meja tu. Yang seorang tu datang, dia pun bisik, tolong ambil pencuci gigi. Yang dia pula, ambil apa yang dia ambil. Bila dapat pencuci gigi, kan orang cuci gigi kan dia buat macam ni. Dia pun sama. Tapi dia bila dah habis keluar dari hotel, macam sedap tak makan? Sedap tu sedap, tapi yang last tu keras sikit. Dia telan yang cuci gigi. Sebab dia tak ada ilmu, dia main ikut-ikut aja. Nampak tak? Tu sebab kita ni jangan jadi golongan yang macam tu. Kita nak jadi golongan yang pakar, yang tahu. Yakin dengan apa yang kita buat. Saya nak jadi doktor, yakin kita boleh jadi doktor. Letak gambar dekat bilik kita tu, gambar doktor-doktor yang kita nak jadi macam dia. Ini nak jadi doktor, kalau tak gambar Nilofa, mana kena? Kan? Nak jadi engineer tapi letak gambar, letaklah gambar bangunan pencakar langit. Oh lama. Aku besok akan buat bangunan macam ni. Dan aku letak nama aku dekat sana. Dekat dalam file kat tingkat yang atas sekali. Tak kisahlah. Maknanya kita buat. Ada target. Yakin. Kalau buat tak yakin pun tak boleh. Ada satu kisah. Dia belajar dengan satu ustaz ni. Ustaz, dia belajar mengaji, dia belajar hadis, macam-macam dia belajar. Setiap hari dia akan menyeberang sungai. Naik perahu. Satu hari tu, Tok Guru tolonglah Tok Guru. Kenapa? Perahu saya hanyut. Alah, Tok Guru ni malas nak layan. Kau baca Fatihah, kau selawat 3 kali, kau jalan atas air tu. Lepas tu senyap, tak bunyi apa dah. Senyap. Esok tu datang kelas macam biasa. Datang macam biasa, belajar. Lepas 3 bulan. Tok Guru, apa dia? Ada orang meninggal kat kampung saya. Habis tu, tak ada orang nak uruskan. Tok Guru tolonglah. Yelah, sekejap aku siap. Sampai kat sungai, perahu tak ada. Perahu tak ada. Memanglah Tok Guru, kan Tok Guru dah ajar saya ayat tu. Semenjak pada tu, saya mana dah pakai perahu lagi dah. Sememang jalan atas air. Tok Guru tengok dia pun selawat 3 kali, dia baca Fatihah, dia pun jalan. Memang, ya Allah, boleh lah. Tok Guru pun terkejut. Tok Guru pun baca Fatihah, selawat 3 kali, tenggelam Tok Guru tu. Sebab Tok Guru tu tak yakin. Kita kena yakin dengan apa yang kita nak buat. Barulah kita boleh berjaya. Macam saya dulu masuk pidato. Kan, kena yakin, confident. Tak bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk. Memang tak boleh lah. Saya dulu pidato saya sebutlah, kita untuk mencapai sebuah negara maju, kita memerlukan kekuatan yang menyeluruh. Seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Masa itu PM memang Tun Mahathir lah. Kita memerlukan kekuatan menyeluruh meliputi kestabilan politik, kecekapan pentadbiran, kemantapan ekonomi, keadilan sosial dan penguasaan dalam bidang ilmu teknologi maklumat. Hakim pun mengangguk. Wal, Dr. Mahathir tak nak sebut. Tapi masa kita menyampaikan hujah tu kena dengan yakin. Barulah. Macam tu. Yakin. Macam kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Ingat tak? 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Kemudian katak tu nak keluar. Ada seekor katak ke atas. Katak tu nak keluar. Katak kata, jangan tinggi ni, mati kau nanti. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Jangan tinggi ni, mati kau nanti. Jangan. Katak-katak tu cakap. Jatuh juga katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga dia kata, jangan tinggi ni, ya Allah. Islam katak ni tinggi. Jangan ya Allah, jangan. Akhirnya katak ketiga berjaya keluar. Sebab apa? Sebab katak ketiga itu peka. Jadi katak ni dia positif. Kita pun kena positif. Aku boleh berjaya. Aku akan capai kejayaan yang cemerlang untuk sekolah ni. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Buang benda-benda negatif dalam kepala kita. Rasanya tak boleh lah. Memang tak boleh. Kita kena yakin. InsyaAllah kita boleh berjaya. Untuk menjadi Muslim profesional, ingat formula yang saya bagi tadi itu adalah formula pelajar-pelajar champion. Cepat, hadir, aplikasi, mantapkan keupayaan kita, profesional, ikhtiar nak buat yang terbaik, organize, susun atur jadual kita, dan juga niat kita biarlah baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Tanda-tanda orang yang baik, datangnya disambut, baliknya diiring.
tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok, siapa yang datang yang disambut hari ni? Maknanya baik dia tu. Tak adalah. Ini contoh. Tu lah. Jadilah pelajar-pelajar yang berjaya. Jangan kita mengecewakan. Saya tak nampak pun muka-muka. Ni fail. Yang ni confirm. Habislah ni, tak ada harapan. Tak ada. Semuanya ada potensi untuk berjaya. Macam disebut tadi, ciri-ciri profesional mempunyai potensi kepakaran tertentu untuk melaksanakan sesuatu dengan cara yang paling baik. Itulah dia profesional. Jadi lawyer yang terbaik. Nak jadi engineer, jurutera yang terbaik, doktor yang terbaik. Kita semua boleh melakukannya. Positif, insya-Allah kita akan berjaya. Berdoa banyak pada Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala makbulkan. Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.